اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. Jadi antara rahmat Allah kepada kita apa dia? Allah jadikan dalam setahun 365 hari ada musim-musim. Tapi manusia tak nampak ada lagi nikmat musim, bukan musim durian. Manusia tak sedar, manusia tak tahu, sehingga manusia tak berebut, tak berlomba. Apatah lagi musim yang Allah bagi itu tak perlu dibayar, tak perlu dibeli. Dan musim yang Allah nak bagi ni ada di mana-mana. Musim ni kalau manusia tak rebut, tak berlomba, memang manusia ni tidak ada iman. Memang manusia ni tidak kenal Tuhan. Memang manusia ini tidak cinta pada akhirat. Memang manusia ini cinta dunia melupakannya kepada nikmat akhirat. Musim itu ialah musim 10 awal Zulhijjah. Dengar apa yang Nabi sebut kelebihan 10 awal Zulhijjah. Dengar. Sebab ramai terlupa, ramai terlepas pandang, ramai tak berebut. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Maksudnya, Nabi kata tidak ada hari-hari. Hari-hari ini dalam setahun. Tidak ada hari-hari dalam setahun yang al-amalu salih. Amal salih pada hari-hari itu ahabbu ilallah. Paling Allah suka. Paling Allah cinta. Min hadhil ayam, daripada hari-hari ini. Hari apa ni? Ni hari yang nak masuk malam ni. 10 Zulhijjah. Satu Nabi kata min hadhil ayam, iaitu ayyamil ashri, 10 hari. Bukan satu hari, bukan dua, 10 hari. Bermula 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Jadi sahabat nak pastikan hebat sangat ke 10 hari ini? Apa sangat kelebihannya? Maka sahabat bertanya Rasulullah, walal jihad ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walaupun berjihad pada jalan Allah. Tapi sahabat tanya, kalau pergi berjihad pada jalan Allah dengan beramal pada 10 awal Zulhijjah, mana lebih baik? Nabi kata lebih baik beramal 10 awal Zulhijjah. Kecuali Nabi kata kecuali dia keluar berjihad dengan harta, dengan nyawanya, lepas tu dia tak balik. Makna apa tu? Itu memang lebih dia lah. Nabi tak kata amalan apa-apa, Nabi kata amal soleh. Bila sebut amal soleh, maknanya apa-apa saja amalan. Apa yang Nabi nak bagi tahu? Amalan ni ada yang Allah suka, ada yang Allah paling suka. Bila kita nak buat untuk Allah, maka sebenar untuk siapa? Bila kita buat untuk Allah, kerana Allah, sebenar untuk siapa? Untuk kita. Bila kita buat amalan soleh kerana Allah, tapi sebenar pulangan, maka amalan soleh yang terbaik untuk kita beda, yang paling Allah suka. Jadi dalam 365 hari ni, amalan yang paling Allah suka hari apa? Ni, masuk maghrib 1 Zulhijjah, yang paling-paling utama solat. Jadi pastikan masuk 1 Zulhijjah ni, jaga solat 5 waktu, jaga solat awal waktu. Kalau boleh lelaki pergilah di masjid. Solat sunat lepas maghrib kan, jangan tak solat. Jadi amalan yang paling utama kita kena jaga dan buat yang terbaik ialah solat 5 waktu. Jangan lewatkan solat awal waktu. Kalau boleh lelaki pergilah di masjid. Sebab inilah peluang. Kita tak tahu kan, Allah sayang pada kita ni. Allah tahu amalan kita sebelum ni, sebelum masuk 1 Zulhijjah, banyak lewat, banyak terabai, banyak tak khusyuk. Jadi Allah sayang, Allah nak kita cover balik yang lepas. Maka Allah sediakan musim untuk cover balik yang lepas. Kalau yang lepas pun cuai, yang lepas pun lewat, masuk musim yang paling Allah suka pun kita abai, memang kita ada masalah besar. Memang kita ada masalah dengan Tuhan. Memang kita dah mabuk dunia. Bila lagi kita nak baiki amalan kita kalau bukan musim yang paling Allah cinta? Kadang-kadang kita lewatkan salat sebab apa? Sebab dunia yang nilai dia, Nabi kata macam anak kambing yang cacat yang mati. Kita sibuk dengan dunia tu sampai terlepas akhirat yang kekal abadi. Jangan tertipu dengan dunia. Allah kata fala taghurannakum bil hayatid dunya. Jangan sekali-kali kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Sebab kehidupan dunia menipu daya kamu. Dunia hanya dicipta untuk menguji kita dan menipu kita. Kalau kita mudah tertipu, habis, terlepas dunia dan terlepas akhirat. Jaga solat bila? Mulai bila ni? Tak, asar ni. Jangan asar lewat dia tunggu maghrib. Tengok mati sebelum maghrib. Kemudian sampai bila? Sampai? Jangan sampai 10 Zulhijjah. Lepas tu lewat balik. Sebab apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan yang dikira yang di hujung. Sebab itulah musim ni Allah nak kita berebut, kita gandakan supaya selepas 10 Zulhijjah kita menjadi semakin baik, bukan balik seperti asal. Yang kedua, solat sunat. Solat sunat boleh menampung solat fardu yang tak khusyuk, yang fikiran melayang. Solat sunat yang paling afdal ialah qabliyah dengan ba'diyah, yang 12 rakaat tu jangan tinggal. Nabi kata siapa yang solat sunat 12 rakaat ini setiap hari, Allah sediakan sebuah istana yang kekal abadi di surga. Jangan tinggal 12 rakaat ni. 2 rakaat
rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, buat 2-2 sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. Cukup 12. Ada pun yang sebelum maghrib, sebelum isya nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Tapi kalau 10 awal Zulhijjah ni buat lagi Allah suka. Yang penting yang 12 ni jangan tinggal. Mulai sekarang sampai bila-bila. Sebab apa? Ganjarannya besar. Kemudian solat yang ketiga, jangan tinggal solat witir. Jangan tinggal lah. Malam ni solat witir Allah paling suka. Yang terbaik solat witir tengah malam. Susah nak bangun tengah malam. Solatlah witir lepas isya. Buat solat sunat lepas isya 2 rakaat. Lepas tu solat witir 3 rakaat. Memang susah. Tapi bila kita ingat kepada kelebihan, solat tu menjadi ringan. Jadi ingat bila aku solat witir 3 rakaat, satu, solat yang terbaik lepas solat 5 waktu. Yang kedua, dilakukan pula di 10 awal Zulhijjah. Allah paling suka. Kenapa aku tak boleh buat benda yang Allah cinta? Dan kelebihannya, aku juga yang dapat. Lawan nafsu solat. Ini amalan untuk orang yang tak pergi haji lah. Kalau orang pergi haji, amalan yang paling utama umrah dan haji lah. Okey, amalan ketiga, disunatkan berpuasa bila ni? 1 hingga 9. Kalau boleh puasa setiap hari lagi bagus. Kalau tak boleh juga, puasa macam Nabi Daud, selang sehari. 1 puasa, 2 tak, 3 puasa, 4 tak. Kalau tak boleh juga puasa Nabi Daud, puasalah Isnin dan Khamis dalam tempoh 10 Zulhijjah. Kalau tak boleh juga, tak mampu, paling kurang puasa 9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah. Dalam banyak-banyak puasa 1 hingga 9, yang terbaik ialah puasa 9 Zulhijjah. Apa kelebihannya? Dengar Nabi kata, Nabi sebut dalam hadis, siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, aku harap Allah mengampunkan dosa setahun sebelum dan setahun selepas. Dan Allah nak hapuskan dosa kita, hanya Allah minta apa? Puasa berapa hari? Dosa kita 2 tahun. 2 tahun 700 hari lebih kan? Kita buat dosa 700 hari. Tapi Allah nak hapuskan dosa, Allah hanya minta puasa. Ya Allah, tiba-tiba dia tak puasa juga. Apa makna tu? Dia tak kisah dia dosa banyak. Orang macam ni sombong dengan Tuhan. Bila sombong dengan Tuhan, dia tak akan dapat hidayah. Kalau boleh puasa besok, besok selain pada 1 Zulhijjah, kelebihannya hari Isnin, 2 in 1. Puasa 1 Zulhijjah dan puasa hari Isnin. Amalan yang keempat yang sangat digalakkan pada 10 awal Zulhijjah, iaitu takbir, tahmid dan tahlil. Takbir, Allahu Akbar. Tahmid, Alhamdulillah. Tahlil, La ilaha illallah. Perbanyakkan. Bila ni? Start malam ni boleh? Maghrib. Ini luar biasa kan? Benar betul. Tapi masyarakat kita tak pernah buat. Betul kan? Pernah tak orang bertakbir 1 Zulhijjah? Tak. Biasa orang takbir bila? Dengar satu hadis Nabi SAW daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW qal, ma min ayyamin, kata Nabi, tidak ada hari a'zam, paling besar di sisi Allah, paling besar dan paling Allah cinta, melainkan beramal pada 10 awal Zulhijjah. Kemudian Nabi pesan, Nabi wasiat, fa aksiru fihinna, maka perbanyakkan pada hari-hari ini, hari yang paling besar dan paling Allah cinta. Perbanyakkan apa? Tahlil, takbir, tahmid. Subhanallah, kalau nak baca semua boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan bila Nabi cakap perbanyakkan takbir, tahlil, tahmid pada 10 awal Zulhijjah, sahabat terus buat. Dengar daripada Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, kata Imam Bukhari, bila Nabi cakap tu, apa sahabat buat? Ibnu Umar dan Abu Hurairah, dia kedua-dua keluar pergi ke pasar pada 10 awal Zulhijjah. Bermula 1, maka kedua-duanya bertakbir di mana? Di pasar 1 Zulhijjah. Dan bila orang ramai dengar, orang ramai pun takbir, ramai-ramai, tapi bukan serentak lah, masing-masing. Sampai di pasar tu bergegar, bergema dengan takbir 1 Zulhijjah. Kita kalau dengar takbir 1 Zulhijjah, orang kata tak betul kan? Tapi itulah berdasarkan hadis Nabi dan amalan para sahabat Nabi SAW. Dan Umar pun bila duduk kat Mekah, bila duduk kat Mina, Umar bertakbir seorang, kemudian orang lain bila dengar, semua pakat bertakbir. Bila tu? Di 10 awal Zulhijjah, bukan hari raya. Hari raya tu takbir lain. Dia ada takbir muqayyad, ada takbir mutlak. Ada 2 jenis takbir. Satu, muqayyad ni terikat dengan selepas waktu solat. Bila tu? Bila hari raya lah. Ada pendapat mengatakan bermula 9 Zulhijjah. Hari raya 10 kan? Takbir yang terikat dengan waktu solat bermula 9 Zulhijjah. Mana lepas subuh, takbir. Lepas zuhur, takbir. Lepas asar, takbir. Tapi takbir yang mutlak, yang tidak terikat dengan waktu solat, bila bermula? Malam ni. Takbir mutlak. Bukan lepas solat. Masuk je 1 Zulhijjah, takbirlah bila-bila dan di mana-mana.
Tak perlu takbir ramai-ramai. Kita surah-surah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Dan amalan itu termasuk amalan yang paling utama, yang paling Allah suka. Yang kelima, amalan yang digalakkan di 10 awal Zulhijjah ialah perbanyakkan sedekah. Pagi, petang, siang, malam, perbanyakkan sedekah. Jadi nak sedekah ni kena rajin. Rajin apa? Rajin cari orang. Sebab kalau tak jumpa orang miskin, kita tak akan sedekah lah satu hari. Sebab kita tak mencari. Terlepas 1 Zulhijjah, satu pun kita tak sedekah. Lepas tu 2 Zulhijjah tunggu lagi. Tak ada orang miskin. Tak, dia kena mencari. Nak sedekah ni boleh je. Orang miskin ada tak di Kuala Lumpur? Banyak. Pekerja-pekerja yang tukar sapu kan, itu miskin, bagi je. Orang Indonesia ke, tapi utama ke Islam. Dan orang bukan Islam jangan tak bagi langsung. Kadang-kadang pembantu rumah kita, dia miskin kan, sedekah. Subhanallah, bila Nabi sebut amal soleh, Nabi ni sayang pada kita. Sebab tu Nabi tak spesifik amalan. Kalau Nabi kata 10 awal Zulhijjah digalakkan sedekah duit, orang miskin tak ada peluang. Nabi kata amal soleh. Amal soleh kita senyum, amal soleh tak? Jadi senyum sedekah, senyum sedekah. Kalau tak ada duit sangat, orang minta duit. Tapi sebelum buat amal soleh di 10 awal Zulhijjah ni, sebelum tu ada benda yang paling penting yang perlu kita buat sebelum mula beramal soleh tu. Apa dia? Apa dah? Bertaubat. Bertaubat, berhenti daripada semua dosa. Sebab apa? Dosa itulah menghalang kita buat kebaikan tu. Bila kita buat dosa, hati keras. Bila hati keras, cakaplah apa kelebihan, dia tak akan terbuka hati nak buat. Dia jadi malas, jadi berat, jadi kedekut. Sebab apa? Hati dia dah. Jadi supaya kita lembut nak beramal soleh, nak memperbanyakkan amal soleh di 10 awal Zulhijjah, lembutkan hati kita dengan bertobat. Banyakkan zikir. Dosa kita lewatkan solat, dosa kita buka aurat, dosa kita mengata orang, bertobat daripada semua dosa. InsyaAllah mulai 1 Zulhijjah kita mudah je nak bagi duit, nak buat kebaikan, jadi mudah. Yang kedua, berazam sungguh-sungguh untuk merebut kelebihan yang besar di 10 awal Zulhijjah. Berazam sungguh-sungguh, jangan main-main. Sama juga kita nak sambut kadang-kadang 10 akhir Ramadan kan, 10 akhir Ramadan. Dalam 10 akhir Ramadan ada apa? Lailatul Qadar kan? Besar tak kelebihannya? Tapi kita tahu tak 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Zulhijjah, yang mana lebih? Itu kada apa dalil? Dia ulama beza pendapat lah. Ada mengatakan kalau ikut hadis tadi, Nabi kata tidak ada hari yang amal soleh paling afdal dan paling Allah suka kecuali 10 awal Zulhijjah. Kalau ikut hadis tu, dia kata 10 awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. Pendapat kedua, dia kata 10 awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 akhir Ramadan bila dikira hari siang. Tapi kalau dikira malam Lailatul Qadar lebih baik. Makna masing-masing ada kelebihan kan? Tapi beza tak manusia sambut Ramadan dengan sambut 10 awal Zulhijjah? Sangat berbeza. Dia sambut Ramadan tu macam-macam sambutannya, meriah sangat. Tapi bila 10 awal Zulhijjah macam tak ada apa. Ya Allah. Sedangkan Nabi kata lebih besar daripada berjihad pada jalan Allah. Kenapa? Saya pun tak tahu. Mungkin orang kita belum tahu, belum sedar. Boleh? Lepas tu saya cakap juga ni, kalau saya tak cakap rugi. Selain nak mendorong diri saya supaya berlomba berebut untuk menambahkan amal soleh di 10 awal Zulhijjah. Dan benda yang paling penting sebelum kita beramal soleh, usahakan jauh daripada maksiat. Tadi bertobat kan? Kadang-kadang bertobat tapi terus buat maksiat. Tak boleh. Maksiat penghalang besar daripada kita buat amal kebaikan. Bila banyak dosa, habis. Nak solat awal waktu tak boleh, nak zikir tak boleh, nak baca Quran pun rasa berat. Sebab manusia ni, Allah kata apa? Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah kata kami lapangkan hati engkau Muhammad dan kami angkat bebanan yang membebankan belakang engkau. Jadi manusia bila ada dosa, seolah ada bebanan di belakangnya yang menghalangnya untuk buat apa saja kebaikan. Jadi berat, jadi malas, jadi tak bersemangat. Macam orang duduk, kita letak barang berguning-guning, dia boleh bangun tak? Tak boleh bangun. Samalah dosa tu macam barang berat di atas belakang orang. Nak baca Quran jadi malas, nak berzikir jadi berat sebab dosa, penghalang besar. Jadi kalau nak berebut 10 awal Zulhijjah, bertobat daripada dosa, jauhkan diri daripada maksiat dan berazam sungguh-sungguh. Dan kita tahu tak, Allah bersumpah dengan masa, Allah bersumpah dengan waktu asar kan, dengan waktu fajar. Bila Allah bersumpah menunjukkan apa? Kebesaran benda yang Allah bersumpah. Kalau demi masa tu besar penting. Demi fajar tu besar dan penting. Dan Allah bersumpah tak dengan 10 awal Zulhijjah ni? Ayat apa? Cuma Allah tak sebut spesifik lah 10 awal Zulhijjah. Allah sebut wal fajri, demi waktu fajar. Lepas tu walayalin, dan malam-malam yang 10, demi malam-malam yang 10. Ibnu Abbas dan sebahagian besar ahli tafsir mengatakan malam-malam yang 10 yang Allah bersumpah ialah 10 awal Zulhijjah. Kenapa Allah sebut malam? Sebab setiap hari bermula dengan malam. Betul kan? 1 Zulhijjah bila mula? Malam ni. Sebab tu Allah sebut malam-malam yang 10. Kenapa Allah bersumpah dengan 10 awal Zulhijjah? Sebab amal solehnya sangat-sangat besar dan Allah cinta.
Okey, semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk berebut. Kita tak tahu kita nak mati bila kan. Dan kita tak tahu, mungkin 10 awal Zulhijjah kita tak sempat dah yang akan datang. Mungkin kita mati lepas ni kan. Bulan Zulhijjah, akhir Zulhijjah kita mati. Jadi jangan lepaskan peluang, jangan lepaskan peluang. Termasuklah zikir pagi petang, jangan lupa. Zikir pagi petang, baca. Zikir pagi tadi dengan zikir pagi esok, pahala sangat-sangat berbeza. Zikir petang ni dengan petang besok berbeza. Kita baca Quran hari ni dengan baca Quran besok sangat berbeza. Baca Quran tu utama juga, tapi dia perlukan masa kan. Kalau boleh tambah lagi baca Quran, tambahlah baca Quran. Dan baca Quran yang paling baik ialah kita baca dan faham, tadabbur. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.